Qayyim kata ini sejelas-jelas qiyas. Kamu benarkan bin mak dia, kenapa kamu tak benarkan bin bapa dia? What is the difference antara hari ini dengan dulu? Dulu beda. Satu orang mungkin dia lahir, dia duduk di Baghdad, kemudian dia pindah ke Kufah ataupun ke Basrah. Dia tak perlu carry, dia tak perlu carry IC. Dia boleh bagi tahu dia fulan, bani fulan. Tak payah bin. Dia fulan ataupun dia boleh intima kepada kabilah lain yang disebut maula ataupun disebut sebagai kabilah yang bukan kabilah dia tetapi dia mungkin bekas hamba daripada kabilah itu. Boleh banyak cara. Dan orang tak bangkit. Zaid bin Abihi, Zaid bin bapaknya, anak Abu Sufyan. Tidak timbul isu. Tapi dalam konteks moden, nama tu dibinkan, bukan moden dalam konteks negara kita. Nama dia dibinkan, diletakkan. Ni yang sulung bin Abdullah. Yang kedua bin Ridwan bin dia. Biar dia pergi sekolah, dia tanya, pasal apa abang bin lain ayah? Dia kata sebab ayah dulu dengan mak buat kerja tak elok. Nampak macam tu. Sepanjang anak dia itu membesar, mengingati bapaknya seorang yang tak elok. Kemudian kalau bapak dia nasihat dia, dia kata bapak pun dulu tak elok. Adik-adik dia akan tahu. Sepanjang keluarga, lelaki yang cuba bertanggungjawab berkahwin dengan perempuan berkenaan menanggung risiko. Kalau dia tahu macam tu, lebih baik dia jangan kahwin, biar dia lari. Perempuan tu tanggung seorang. Kalau dia kahwin, dia tanggung risiko. Kita tidak memilih pandangan itu. Kita memilih pandangan yang ditarjahkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, ramai yang dipilih oleh Muhammad bin Sirin, disebut oleh Ibn Qayyim, disebut oleh Ibn Taymiyah, disebut oleh ramai tokoh, dinukilkan oleh dalam Al-Mughni bahawa itu pendapat dalam mazhab Hanafi, iaitu bahawasanya kita simpulkan daripada rungkat boleh dibinkan kepada suami ibu dia. Lelaki yang berkahwin dengan ibu dia. Boleh dibinkan. Hasilnya kita menyelamatkan lebih daripada 1,5 juta. Orang dalam keadaan malu. Diruntuh. Mereka kata yang ni hukuman pada dia pasal berzina. Adakah hukuman itu telah berkesan orang tak berzina? Bukan you hukum bapa dia. You hukum dia, anak tu. Saya bukan menghina pandangan itu. Tapi pelaksanaan pandangan itu dalam konteks kita mempunyai kesan yang berbeza dalam konteks zaman Al-Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad mengeluarkan pandangannya. Sebab itu ramai orang datang cuba berdaftar di Perlis dan kena ikut proses lah. Boleh berdaftar. Kena ikut proses, kena ambil mustatim. Maksud dia boleh kahwin. Saya kadang-kadang guna simple hujah yang digunakan oleh para fuqaha. Pasal apa tak boleh bin kepada bapak dia? Kata sebab dia kata tidak ada perkahwinan. Okey. Boleh tak bin pada mak dia? Mak dia boleh. Mak dia apa perkahwinan? Mak dia seorang-seorang tak boleh ada anak. Kenapa boleh bin pada mak tak boleh bin pada bapak? Oh. Sebab yang tu memang mak dia betul lah. Tapi kalau mak dia seorang-seorang tak ada anak tu. Ibn Qayyim kata ini sejelas-jelas qiyas. Kamu benarkan bin mak dia, kenapa kamu tak benarkan bin bapa dia? Kalau tidak kamu kata anak ni bin siapa-siapa pun tak boleh. Itu sejelas-jelas qiyas. Dan tak apalah, ini argument tuan-tuan boleh tengok, baca dalam artikel-artikel kita dalam hal ini. Ini membantu isteri daripada malu. Kalau benda ni tak ada tuan-tuan, lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan, perempuan tu mengandung, dia akan lari. Kenapa? Dia tahu kalau dia kahwin, sepanjang hayat dia malu. Sedangkan, kalau lelaki tu kahwin, sebenarnya dia nak bertanggungjawab lah. Bila dia bertanggungjawab, dia dihukum sepanjang hayat dia. Zina haram, no doubt.